Bismillahirrahmanirrahim. Walikullin ja'alna mawaliya mimma tarakal walidani wal aqrabun. Sadaqallahu. واجعله لنا هجتين يا رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'. Khabar semua para penonton yang sentiasa ceria, setia dalam My Quran Time, Quran, Salat dan Infak. Alhamdulillah kita dapat bertemu lagi dalam majlis ilmu kita, majlis Al-Quran, dan hari ini ayat yang saya kira sangat pendek lah, penghujung pada muka surat 83. Penonton-penonton di studio pun dah sengih-sengih tu kan. Ayat 33, lebih kurang 2 baris setengah saja ayat. Jadi insya-Allah lah hari ini pentadabbur kita kena belanja lebih sikit lah. Jadi mungkin walikulli, wow tu wow apa ustaz, contoh begitulah. Habis mana maksud dia, kalau sebelum ni kita dah fokus dah dapat kita fokus lagi. Tapi itulah kelebihan bagi My Quran Time 2.0 ini. Mudah-mudahan kita dapat sesuatu yang berharga. Itulah Al-Quran yang bila kali keberapa pun kita ulang Quran, kita tak pernah rasa jemu. Sebagaimana surah Al-Fatihah lah, 7 ayat itu dalam solat, tak pernah kita rasa boring lah ayat ni, nak tukar ayat lain pula lah pada rukun qauli ni. Kita tak akan pernah rasa jemu. Itulah ayat yang diulang-ulang. Setiap kali kita ulang, sudah pasti kita akan merasai kelebihannya, kelainan. Begitu juga ayat-ayat lain. Itulah ilmu yang tidak pernah rasa hilang, kerana ini adalah ilmu Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Dan insya-Allah bersama dengan saya pada kali ini tidak asing lagi tokoh ilmuwan kita, pentadabbur kita, Al-Fadil Profesor Madya Dr. Ahmad Sanusi bin Azmi. Apa khabar Doktor? Alhamdulillah sihat. Baik Doktor. Sihat, alhamdulillah. Saya kira hari ini mencabar ayatnya Doktor. Masya-Allah. Mungkin saya sebelum itu saya menyerahkan dululah kepada Doktor untuk bagaimana mukadimahnya, sinopsisnya insya-Allah. Silakan. Baik, terima kasih Ustaz Tirmizi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Apa khabar tuan-puan, ibu ayah yang berada di rumah, yang berada di mana-mana sahaja yang sedang menonton My Quran Time? Mudah-mudahan kita semua berada dalam keadaan yang dirahmati oleh Allah, kerana pengajian berkaitan dengan Al-Quran ini adalah satu pengajian yang disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala sendiri. Mudah-mudahan siapa yang kalau tengok dengan media sosialnya, dengan Facebook ke apa, boleh sama-sama share. Mudah-mudahan lebih ramai lagi yang mendapat manfaat daripada pengajian kita. Dan kalau sebelum kita mulakan pengajian kita, mari sama-sama kita bacakan doa ringkas. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma. Mudah-mudahan Allah Taala menambah ilmu pengetahuan yang baru buat diri kita pada hari ini, insya-Allah. Hari ini kita akan masuk pada ayat yang ke-33. Macam disebutkan oleh Ustaz Tirmizi tadi, hanya ada satu ayat sahaja. Jadi perinciannya mungkin lebih banyak sedikit kerana hanya satu ayat sahaja yang kita sentuh, iaitu ayat yang ke-33. Kita perhatikan dahulu sinopsis berkaitan dengan ayat ini, iaitu ayat yang ke-33 ini membincangkan mengenai tentang hak pembahagian harta warisan kepada ahli warisnya. Iaitu ada satu sahaja sinopsis pengajian kita pada hari ini. Dan sebelum kita masuk kepada perinciannya, suka juga kalau kita boleh imbas kembali ayat yang ke-32 sebelum ini, ataupun ayat yang sebelum daripada ini, 31, 30. Allah Ta'ala memerintahkan kita agar tidak mengambil harta seseorang dengan jalan yang batil, dan Allah Ta'ala bezakan ada dosa besar dan dosa kecil. Dan kemudian Allah Ta'ala mengaitkan dengan jangan kita berharap ataupun beriri hati dengan orang yang diberikan kelebihan harta tertentu dan harta yang kurang. Kemudian Allah Ta'ala masuk tentang pembahagian harta.
dia punya flow dia ni kita akan bincang selepas daripada ini. Sebelum tu kita sama-sama dengarkan dahulu ataupun kita sama-sama gemakan bacaan ayat yang ke-33 kita ini yang akan dibimbing oleh Ustaz Tirmizi kita. Silakan Ustaz. Baik, Alhamdulillah. Terima kasih Fadil Ustaz Profesor Madya Dr. Sanusi, Ahmad Sanusi. Baik, Alhamdulillah, ayat 33 sama-sama kita hayati bacaan. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan rahmat kepada kita semua dan kita dapat fokus dengan satu ayat ini. Lepas tu kita nak mendengar kupasan tadabbur berkaitan dengan kita kata apa waris dan sebagainya ini dalam ayat 33 ini. Sama-sama kita fokus. Mungkin kadang-kadang kita merasa ini mungkin hal ini tak ada kaitan dengan aku ataupun sebagainya lah. Tapi sebenarnya ayat Al-Quran memang dekat dengan kita. Macam mana pun ayat itu sudah pasti ayat itulah untuk diturunkan kepada kita semua untuk kita mengambil iktibar dan pengajaran daripada ayat ini, insya-Allah. Sama-sama kita hayati. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa likullin ja'alna mawaliya mimma tarakal والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا إن الله كان على كل شيء شهيدا صدق الله. Sadaqallahul Azim. Dan pada ayat yang ke-33 Allah Ta'ala berfirman, dan untuk masing-masing lelaki dan perempuan kami telah menetapkan pahala ahli waris atas apa yang ditinggalkan oleh kedua-dua orang tua atau kaum kerabatnya, dan orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, maka berikanlah kepada mereka bahagiannya, sesungguhnya Allah Maha menyaksikan setiap sesuatu. Baik, yang ini ayatnya sebenarnya berkaitan dengan satu konteks yang tertentu yang perlu kita faham secara umumnya. Kalau sebelum daripada ini kita bincangkan dengan berkenaan ayat jangan ambil harta orang dengan jalan yang batil. Kemudian Allah Ta'ala ceritakan ada dosa besar dan dosa kecil. Kemudian Allah Ta'ala kata ada setiap orang ni ada bahagian-bahagian dia tertentu. Ada Allah Ta'ala bagi lebih, ada yang Allah Ta'ala bagi kurang. Dan lebihnya tu dengan tanggungjawab mereka. Di hujung perbincangan ini Allah Ta'ala kata walikullin ja'alna mawaliya. Walikullin ja'alna mawaliya ni maksudnya dan masing-masing lelaki dan wanita yang orang berharap orang lelaki kata orang perempuan ada lebih, orang perempuan pula kata orang lelaki ada lebih. Allah Ta'ala kata semua kami berikan mawaliya, iaitu kami tetapkan ahli waris mereka. Sebelum kita masuk tentang ahli waris ini tadi, suka saya beri gambaran umum dahulu. Kalau kita tengok ayat ini, dia ada dua fasa, dua pembahagian. Satu, Allah Ta'ala cerita tentang walikullin ja'alna mawaliya. Setiap mereka ini akan ada ahli waris mereka oleh apa yang ditinggalkan oleh ayah dan ibu mereka. Bahagian yang kedua, Allah Ta'ala kata walladzina aqadat aimanukum, dan orang-orang yang telah bersumpah setia dengan kamu. Jadi tuan-puan perhatikan di sini ada dua perbincangan. Satu perbincangan ahli waris yang telah kami tentukan hak mereka, dan kemudian Allah Ta'ala ceritakan tentang orang yang telah berjanji setia dengan kamu. Apa maksud orang yang telah berjanji setia dengan kamu? Yang ini ada konteksnya, ada 4 konteks yang berbeza yang disebutkan oleh Syekh Tantawi. Secara umumnya saya ceritakan dahulu bagaimana sebenarnya ada dua konteks yang paling jelas. Rupa-rupanya pada zaman jahiliah ada tradisi mereka mewariskan harta mereka kepada orang yang telah berjanji setia dengan mereka yang bukan ahli keluarga mereka. Allah Ta'ala kata sepatutnya
hak harta waris ni diberikan kepada ahli keluarga. Tetapi zaman jahiliah dulu, ada yang dia baik dengan kawan dia. Jadi dibagi kat kawan dia yang sepatutnya ikut harta pewarisan ini, menyebabkan orang ahli waris tidak menerima harta tersebut. Ini antara tafsiran ataupun gambaran yang diberikan, konteks yang digambarkan oleh Syekh Dr. Tontawi dalam tafsirnya Al-Wasit. Kemudian gambaran yang kedua berlaku juga kepada orang Islam. Ketika mana persaudaraan berlaku antara kaum Muhajirin dan Ansar, mereka sangat excited. Mereka terlalu seronok untuk membantu sesama mereka, sehingga kan ada dalam kalangan mereka yang menyatakan, kami ni kaum Ansar, kami nak wariskan harta kami ni kepada kaum Muhajirin. Ini kan bercanggah, ataupun ini tidak menepati konsep pewarisan yang sepatutnya Allah Ta'ala kata setiap orang ada bahagiannya yang telah ditentukan di dalam Al-Quran. Setiap orang sepatutnya, ibu ayah, anak lelaki, anak perempuan, cucu ke pakcik, atuk, semua tu dah ada pembahagian mereka. Apabila ada konsep persaudaraan ini, ada yang salah faham. Ada dalam kalangan sahabat, yang iaitu orang Islam sendiri, yang merasakan harta kami nak wariskan kepada saudara se-Islam kami. Ini menyebabkan Allah Ta'ala memberikan satu bimbingan bahawa sepatutnya perkara yang berkaitan dengan pewarisan, kita hendaklah mengikut konsep ataupun sistem ataupun perundangan yang telah ditentukan. Manakala kalau kawan-kawan kamu, itu yang Allah Ta'ala kata, wallazina aqadat aymanukum, dan orang-orang yang telah kamu bersumpah setia dengan mereka, fa'atuhum nasibahum, maka berikanlah kepada mereka bahagiannya. Jadi ada bahagian yang sepatutnya kita berikan kepada ahli waris, ada bahagian yang boleh kita bahagikan juga kepada kawan-kawan kita. Mereka semua ada pembahagian yang telah ditetapkan dalam Al-Quran itu sendiri. Kita berhenti seketika dahulu, bertemu lagi selepas daripada ini. My Quran Time, Quran, Salat, Infak. واجعله لنا هجتين يا رب العالمين. Al-Quran. Pelajari dan dalami kesempurnaan bacaan mengikut hukumnya. Fahami dan hayati maksudnya. Amalkan dan jadikannya sebagai panduan kehidupan. Bukan hanya kita belajar tadabbur, bahkan kita akan belajar tajwid secara mendalam dan ada segmen hafazan. Saksikan episod baharu My Quran Time 2.0 setiap hari 12.30 hari di TV9 juga di saluran Astro 149. جاهنا وارزقنا تلاوته واجعله لنا هجتين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم.
Sadaqallahul Azim. Bertemu kita lagi dalam rancangan My Quran Time. Kita membicarakan pada hari ini ayat yang ke-33. Kalau sebelum ini tadi kita telah membincangkan bagaimana konteks ayat ini adalah berkaitan mengenai tentang bagaimana ada dalam kalangan orang kaum Muhajirin dan Ansar ataupun yang sebelum daripada itu berhasrat untuk memberikan harta mereka kepada kawan-kawan mereka yang mereka rapat. Lalu Allah Ta'ala menjelaskan di sini, وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ. Dan untuk masing-masing lelaki dan perempuan kami telah menetapkan para ahli waris apa yang ditinggalkan oleh ibu ayah mereka dan juga kaum kerabat mereka. Di sini ada beberapa perkara yang diperincikan oleh Syekh Tantawi. Yang pertama, perkataan mawaliya. Perkataan mawaliya ini diambil daripada perkataan maula yang membawa maksud yang sangat luas. Ada kalanya maula ni maksudnya an-nasir, yang membantu. Ya maulana, kan kita selalu sebut ya maulana, ya maulai. Itu adalah pembantu ataupun yang memberikan bantuan kepada kita. Allah pun huwa maulana, kita kata dia adalah pembantu kita. Ada kalanya perkataan maula ini juga kita gunakan untuk atas gelaran tuan, iaitu sayyid, tuan kepada kami. Huwa maulai, dia adalah tuan aku. Ada kalanya maula ini juga digunakan untuk golongan hamba pun maula juga. Itu yang susah sikit. Yang tu macam kita panggil, dia tu adalah maula Ibnu Umar. Dia adalah budak kepada orang suruhan kepada Ibnu Umar. Tetapi dalam konteks ayat ini disebutkan oleh Syekh Tantawi bahawa ianya adalah li'asabati syakhs, iaitu adalah untuk asabah, orang yang menerima pewarisan ataupun yang menerima waris. Inilah yang disebutkan oleh Al-Imam Fakhrul Razi, yang mana dia bahagikan dua penafsiran terhadap perkataan maulaya di sini. Likullin ja'alna mawaliya, iaitu mawali ini dimaksudkan dengan sama ada golongan asabah yang menerima harta secara asabah. Asabah ini maksudnya adalah orang yang menerima harta yang tidak terkandung dalam penentuan ketentuan takdir ataupun ketentuan 1/2, 1/3, 1/6 yang telah ditentukan di dalam Al-Quran. Mereka adalah kemudian kalau ada baki, mereka akan dapat harta daripada baki tersebut. Iaitu asabah ini ada kalanya mereka akan dapat, ada kalanya mereka akan dapat sedikit, ada kalanya mereka tidak akan dapat apa-apa langsung pun boleh jadi juga, kerana dia bergantung kepada pembahagian harta tu berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan. Dan asabah ini juga ada 3 jenis. Ada asabah yang bin nasab. Asabah bin nasab ini yang semua lelaki, yang itu seperti kalau kita tengok anak lelaki, bapa saudara ataupun adik-beradik lelaki dan sebagainya. Ada asabah bil ghair, iaitu hanya asabah yang ditentukan dengan pasangan antara adik lelaki dengan adik perempuan. Maknanya ada lelaki dan perempuan. Ada juga asabah ma'al ghair, iaitu yang perempuan dengan perempuan sahaja, adik perempuan dengan kakak perempuan. Yang ini semua kita memerlukan satu sesi yang khusus mengenai tentang perbincangan harta pewarisan ni. Tak boleh kita nak detailkan secara detailnya. Apa yang boleh saya berikan gambarannya secara umum, asabah ini adalah ataupun mawali ini adalah asabah, iaitu ataupun warasah, orang yang mewarisi harta perwarisan yang telah ditetapkan dalam agama. Dan kalau kita tengok sebenarnya para sahabat, mereka ni bukanlah orang yang miskin, ramai juga dalam kalangan mereka orang yang kaya. Jadi bila dah berlaku harta mereka banyak perkara yang pernah ditanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada tahun Hajjatul Wada'. Ketika tahun Rasulullah menunaikan haji yang terakhir, haji perpisahan baginda sebenarnya pernah menziarahi Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas ini adalah seorang pejuang yang hebat. Kita tahu dah dengan pakar pemanah dan sebagainya. Lalu dalam hadis disebutkan, dia kata ja'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'uduni am hajjatil wada'. Dia kata min waja'in ishtaddabi. Kerana dia datang menziarahi aku pada tahun Hajjatul Wada' dalam keadaan aku sedang tenat sakit. Dalam tenat sakit begitu. Faqultu inni balagha bi minal waja' ma tara. Lalu Sa'ad bin Abi Waqqas cerita kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, kau tengok macam mana aku ni dah sakit. Lalu dia tanya, wa ana dhu malin, dan aku ni orang yang banyak harta. Sa'ad bin Abi Waqqas cerita dia memang banyak harta. Wala yarithuni illa ibnatun li, dan tidak ada orang yang akan aku wariskan melainkan anak perempuan aku sahaja. Dan tuan-puan pun tahu hadis yang selanjutnya, dia minta Rasulullah untuk memberikan harta ni, dia nak bersedekah harta keseluruhannya ataupun
1/3 daripada hartanya, maka Rasulullah kata la, Rasulullah tidak benarkan. Bahkan Rasulullah kata wasulusu kathir, bahkan kalau 1/3 banyak, innaka antadhar warasataka aghniya khairun laka. Kalau engkau tinggalkan ahli keluarga engkau kaya adalah lebih baik. Kalau kita perhatikan di sini, maknanya sahabat ada yang kaya, ramai juga sebenarnya yang kaya, dan Rasulullah bimbing mereka agar berikan harta pusaka mereka berdasarkan apa yang telah ditetapkan dalam Al-Quran itu sendiri. Sama juga macam yang ni tuan-puan biasa dengar kes Bi'ruha ataupun telaga Abu Talha. Siapa yang pergi ke Madinah, mereka akan jumpa telaga Bi'ruha ni dalam pintu ke-22. Saya ada buat video mengenai tentang pintu tu. Pintu ke-22 boleh cari, ada 3 simbol. Maknanya kita nak cerita Masjid Nabawi yang ada sekarang ni adalah dia merangkumi seluruh bandar Madinah sebenarnya. Maknanya seluruh bandar Madinah tu, masuk saja masjid tu, dia adalah awal bandar Madinah, kerana Rasulullah pernah singgah ke telaga Bi'ruha tu tadi, dan Rasulullah pernah minum sebelum masuk ke masjid Nabi yang depan lagi daripada itu. Dan ketika Abu Talha nak menyumbangkan telaga beliau bertanya kepada Rasulullah. Biasa kita dengar Abu Talha ni dia menyumbang telaga beliau sahaja, tetapi cerita tu jarang kita habiskan. Pada hakikatnya bila Abu Talha nak menyumbangkan telaga tersebut, harta yang paling dia sayang, yang berkaitan dengan ayat lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun tu, dia kata aku nak bagi harta yang paling aku sayang, dan paling aku sayang adalah telaga Bi'ruha aku ni tadi. Lalu Rasulullah tidak, mana ini yang biasa kita dengar tapi kita tak dengar habis. Pada hakikatnya Rasulullah kata bakhin. Rasulullah terlalu excited, Rasulullah gembira, tapi Rasulullah kata qabilnahu minka, kami terima harta engkau ni, wa waradnahu alaika, dan kami pulangkan kembali kepada engkau, faja'alhu fil aqrabin, maka jadikanlah harta yang kau nak sumbangkan ni kepada ahli keluarga engkau dahulu. Jadi kita tengok di sini sebenarnya pemberian harta ataupun pewarisan itu sendiri kembali juga kepada ahli keluarga. Kemudian barulah Allah Ta'ala ceritakan mengenai tentang wallazina aqadat aimanukum, dan yang mana yang kamu telah berjanji setia ini, itu kamu bagi hak mereka pada bahagian yang kemudian daripada itu yang tidak termasuk dalam pembahagian yang telah ditetapkan di dalam Al-Quran. Golongan yang dimaksudkan dengan wallazina aqadat aimanukum ini tadi sama macam yang saya sebutkan kepada tuan-puan dalam sesi yang pertama tadi, iaitu ada golongan daripada Arab Jahiliah yang berpandangan mereka akan membahagikan harta mereka kepada kawan-kawan mereka. Tetapi pandangan yang disebutkan juga di sini adalah mengenai tentang golongan persaudaraan, iaitu Rasulullah bila dah berhijrah, Rasulullah mempersaudarakan sesama Muslim. Saidina Hamzah sebenarnya dipersaudarakan dengan Saidina Ali. Saidina Muaz bin Jabal dipersaudarakan dengan Ja'far bin Abi Talib. Saidina Abdul Rahman bin Auf dipersaudarakan dengan Sa'ad bin Rabi'. Mereka ni dipersaudarakan. Tengok Sa'ad bin Rabi' sampai satu keadaan nak bagi hartanya seluruh ataupun sebahagian daripada hartanya. Hatta isteri dia pun dia nak bagi kepada Abdul Rahman bin Auf, tetapi Abdul Rahman bin Auf kata dullani ataupun dulluni ala suq, tunjukkan aku mana jalan ke pasar. Sehingga dalam sebuah hadis Rasulullah cerita bagaimana Abdul Rahman datang dalam keadaan jubahnya yang segak. Dalam hadis tu cerita ada sufrah, ada tumpukan minyak wangi ataupun tumpukan yang berwarna kekuningan. Dia macam kadang-kadang dia orang warnakan jubah ni nak bagi nampak naik, macam kita pakai nila tu lah, nak bagi nampak naik tu tadi. Lalu Rasulullah tanya kepada Abdul Rahman, Mahyam ya Abdul Rahman. Mahyam ni sebenarnya bukan berasal daripada perkataan bahasa Arab. Ada kalanya kita tengok Rasulullah ni dia punya knowledge sangat luas. Dia boleh tanya dalam bahasa yang lain. Mahyam ni dikatakan berasal daripada bahasa Habsyah, Ethiopia punya bahasa. Rasulullah tanya kepada Abdul Rahman dalam bahasa yang macam kita kata, how are you Ustaz? Saya kata kepada Ustaz Miji, how are you, macam tu kan. Jadi kita tanya dalam bahasa yang asing. Rasulullah tanya kepada Abdul Rahman bin Auf, Rasulullah kata, Mahyam ya Abdul Rahman, apa keadaan kau wahai Abdul Rahman? Abdul Rahman pun kata, aku dalam keadaan yang baik. Rupanya setelah dia berhijrah tu dia berjaya mengangkat dirinya sehingga berjaya dalam bisnes di pasar. Jadi kita tengok ada juga dalam kalangan mereka ni yang dipersaudarakan nak memberikan harta sesama kawan mereka. Allah Ta'ala kata tak, ini bukan bahagiannya, sepatutnya dibahagikan berdasarkan apa yang telah ditentukan dalam Al-Quran. Yang mana kamu telah berjanji kalau dengan kawan-kawan kamu yang lain kamu bahagikanlah di luar harta yang lain, supaya dia tidak bercampur dengan harta yang sepatutnya kamu wariskan kepada ahli keluarga kamu. Ini secara umumnya ataupun sedikit perincian mengenai tentang tafsiran
penafsiran ayat yang ke-33. Sebelum kita berehat dalam sesi rehat kita masuk dahulu kepada perkataan pilihan kita ataupun mu'jam kita pada hari ini, yang mana diambil daripada ayat yang ke-33 ini, perkataan aqada. Aqada iaitu membawa maksud mengikat ataupun akad ataupun simpul, yang disebutkan sebanyak 7 kali di dalam Al-Quran, yang terkandung juga di dalam suratul Baqarah, terkandung dalam surah Taha, surah Al-Falaq. Yang disebutkan dalam ayat ini adalah walladzina aqadat aymanukum, iaitu golongan yang kamu telah terikat ataupun dan orang-orang yang telah kamu bersumpah setia dengan mereka. Aqadat ini adalah kita ikat janji setia kita, sama macam kita ikat janji setia antara kaum Muhajirin dan Ansar. Golongan inilah yang dimaksudkan dalam sebahagian penafsiran yang dinyatakan oleh ulama, yang menunjukkan bahawa golongan-golongan ini yang ada dalam kalangan sahabat yang nak beri harta mereka, Allah Ta'ala kata yang itu kamu asingkan yang lain, bagi mereka bahagian mereka, sedangkan ahli keluarga kamu kena serahkan, macam yang berlaku kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, macam yang berlaku kepada Saidina Abu Talha dan sahabat-sahabat yang lain. Kita berehat dahulu seketika. My Quran Time, Quran, Salat, Infak. واجعله لنا هجتين يا رب العالمين. جاهينا وارزقنا تلاوته. Ayat yang berkenaan dengan puasa, ayyaman ma'dudat. Okey, ini adalah hari-hari yang sedikit sahaja. Sekarang ni pun dah sampai 20 dah. Kita tak perasan dah sampai 20 dah, okey. Dengan itu yang tak boleh buat ialah kita tak boleh mengabaikan masa kita. Kita akan ditanya tentang masa kosong kita. Okay, dan Nabi SAW sebutkan ni'matan maghbunun fihima kathirun minan nas, 2 nikmat yang kebanyakan manusia terpedaya dengan nikmat ini. As-sihhatu wal faragh. Sihat maksudnya badan yang sihat. Al-faragh masa yang ada, yang kosong. Okay, so bila masuk malam tu tak tahu nak buat apa. Itu masalah tu sebenarnya. Okay, isikan masa yang kosong itu dengan apa yang kita sebutkan tadi, apa saja bentuk amalan ibadat, sama ada yang khusus ataupun yang umum, membantu orang Islam, membantu binatang ke apa semua yang memerlukan bantuan, kita bantu. Dengan itu kita dah mengisi masa kita. Okay. So jangan, yang tak boleh buat adalah jangan kita buang masa. واجعله لنا هجتين يا رب العالمين. فيا رب بالقرآن اشرح صدورنا
يسر أمورنا وحقق لنا بالذكر نصرا مؤيدا. Alhamdulillah, moga-moga Allah Ta'ala sentiasa mempermudahkan urusan kita, melapangkan dada kita. Kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Al-Quran yang kita baca ini benar-benar masuk dalam jiwa kita, menjadi panduan dalam kehidupan kita semua. Alhamdulillah, terima kasih kepada semua sahabat-sahabat terus istiqamah dalam My Quran Time, Quran, Salat dan Infak. Sebentar tadi kita dah dengar kupasan sebahagian daripada ayat 33, walaupun ayatnya pendek tapi kupasannya jelas, memberi pencerahan kepada kita, dan banyak kita kata apa, cerita-cerita ataupun kisah-kisah, hadis-hadis yang berkaitan, yang boleh kita ambil pengajaran daripada apa yang telah disebut daripada Al-Fadhil Dr. Ahmad Sanusi sebentar tadi. Alhamdulillah. Baik, kita nak sedikit melihat tajwid ataupun sebutan-sebutan huruf dalam ayat yang ke-33 ini. Kita boleh lihat pada slide kita yang pertama, iaitulah izharkan bacaan pada kalimah aqadat aimanukum pada ayat yang ke-33 lah yang kita baca tadi. Walikullin ja'alna mawaliya mimma tarakal walidani wal aqrabun. Sebelum kita pergi wallazina aqadat itu, tengok pada kalimah wal aqrabun. Tarakal walidani wal aqrabun. Ada huruf qaf yang mati di situ. Sebagaimana kita maklum, huruf qaf antara huruf merupakan salah satu daripada huruf-huruf qalqalah. Bila dia mati, kita kena pantulkan bunyi qaf itu. Antara kesalahan yang biasa berlaku bila qaf mati ni, qalqalah huruf qaf ni tidak diqalqalahkanlah, dan hanya membunyikan qaf itu seakan-akan ada angin, seperti wal aqrabun, sedangkan qaf bukan huruf hamas, berbeza dengan kaf. Kaf memang dia ak. Qaf dia tidak ak. Dia aqa. Dia memang pantulan bunyi. Pantulan sebab dia mati. Dia kan kuat ak. Lepas tu pada makhraj tu pantulan dia. Aqa. Dan dia qalqalah yang sughra lah, yang paling kecil, ringan lah. Dia tidak seberat qalqalah yang kedua ataupun ketiga. Maka ini kesalahan yang banyak berlaku yang kita kena hindarkan. Jangan anginkan qaf itu. Wal aqrabun nak hampir dah kepada kaf. Kalau kaf, ak. Kalau qaf, aqa. Walaupun makhraj ni dekat. Makhraj qaf dengan kaf ni dekat. Dekat, dan sehingga diletak pada satu makhraj. Qaf dan kaf ni makhrajnya di pangkal lidah. Ni hujung halqum kita, hujung kerongkong, kha, kan. Kemudian bermula awal lidah, pangkal lidah tu qa. Dekatnya kha dan qaf tu kan. Cuba sebut kha. Dan juga ghain, ra. Ghain, ra, kha. Depan sedikit daripada kha dan ghain itu bermula dari pangkal lidah qaf. Qa. Cuba sebut kha. Qa. Dekat. Dan qaf berada di awal lidah, awal permulaan lidah, pangkal lidah. Depan sedikit masih lagi pangkal lidah, daripada qaf itu kaf. Qa, ka. Cuba sebut qa, ka. Ka. Dekat makhraj. Tapi sifatnya berbeza. Qaf dengan tebalnya qa, sebut qa. Jangan sebut ka, bukan ka. Itu dah sebab ada angin. Ada angin hamas tu, itu kaf. Kalau kaf tak apa. Ka. Tapi qaf qa. Dia tak ada angin. Dia kalau mati dia qalqalah. Cuba sebut wal aqrabun. والأقربون مما
ترك الوالدان والأقربون tu pada kalimah aqrabun. Qaf itulah yang kita elakkan daripada kesalahan menganginkan huruf qaf seperti kaf dan menghilangkan qalqalah. Wal aqrabu hilang terus. Dia rasa macam dia qalqalah dah. Wal itu suara tapi qalqalah ni tak keluar. Tetapi yang kita nak wal aqra bunyi tu. Dia punya pantulannya. Dan saya dah sebut sebelum ni macam mana kita nak dapatkan qalqalah yang cantik, tekankan pada suara sebelum qaf itu. Kalau a di situ dinaikkan suara a supaya qaf tu dapat dipantulkan secara semula jadi dan tidak dibuat-buat nampaknya. Wal aqrabun. Wal aqrabun. Wal aqrabun. Wal aqrabun. Begitu. Okey, kita nak tengok pada kalimah aqadat aymanukum tadi kita kata izharkan bacaan. Apa pula izhar? Hukum dia izhar ke kat sini? Tak pernah tahu pun izhar. Izhar di sini dengan maksud menjelaskan matinya huruf ta dekat situ. Bukanlah dia izhar haki ke ataupun izhar idgham, tak ada. Nak jelaskan ta mati di situ. Bacaan imam kita, Imam Hafs an Asim membaca riwayat kita baca ni membaca secara ta tu dijelaskan mati. Walladzina aqadat aymanukum. 1 2 mula. Walladzina aqadat aymanukum. Jangan ta itu bila mati dibunyilah segala sifatnya tu. Dia ada hamas. Dia ada hamas sedikit. Sedikit sebab apa saya kata sedikit? Sebab ta itu dia tidak macam sin hamasnya. Kalau sin as kan. As. Cuba sebut. As. Kalau sin mati kan. As. Banyak anginnya boleh. Okey, adapun ta dia hanya angin saja. Suaranya tak keluar. Maksudnya suaranya tertahan. Aqadat. Dia gitu. Aqadat. Tahan suara dulu pada makhraj. Bila kita keluarkan, lepaskan lidah kita, barulah ada angin. Aqadat. Cuba. Aqadat. Dia satu-satu. Dia tak boleh. Aqadat. Terus angin. Tak. Dia suara tu putus dulu. Mati dulu suara. Seolah-olah di hujung lidah kita tekan belakang gigi kan. Aqadat. Begitu. 1 2 mula. Aqadat. Sekali lagi. Tengok tangan saya. Aqadat. Aqadat. Gitu. Gitu. Aqadat. Aqadat. Jangan duk cepat nak keluar angin itu. Aqadat. Jadi tak jadi. Dia akan lebih. Bila angin hamas tu lebih macam sin. Kan? As. Aqadat. Jadi sin. Kita nak aqadat. Macam tu. 1 2 mula. Aqadat. Okay. Katakan lagi. Ada seorang dua tu. Aqadat. Aqadat. Aywah. Gitu kita nak. Cukup lah. Kalau kali kedua kan tak jadi pula nanti kan. Kan? Baik. Begitu. Huruf ta. Tu maksudnya bila jelaskan ta mati, segala sifat ta tu kena jelas bunyi mati. Ada pun bacaan kiraat lain. Ada yang baca walladzina aqadat aymanukum. Itu kiraat Warsh. Yang wadduha. Dia baca imam tu Warsh. Kat sini dia baca dengan naqal. Ta tu asal mati. Dipindahkan harakat hamzah tu kepada ta. Jadi walladzina aqadat ayma. Baca gitu. Senang dia baca. Dia baca dengan memindahkan harakat. Nak kata nak rayaknya bacalah Quran. Tak boleh baca gini, baca begini. Tapi kalau nak baca begitu, kena belajar cara macam tu pula. Kita baca cara kita lah. Okey. Nak beritahunya inilah keluasannya ilmu Al-Qurannya. Dia baca dengan naqal, pindah harakat hamzah tu pada huruf sebelum ni yang mati tu. Jadi hamzah tu tak ada baris lah. Walladzina aqadat ayma dia. Kita baca gitu. Kita baca dengan asal. Asal bacaan yang izhar. Maksud mati-mati lah. Kena baca lah. Susah kita baca juga lah. Gitu. Walladzina aqadat aymanukum fa'atuhum nasibahum. 1 2 mula. Walladzina aqadat aymanukum fa'atuhum nasibahum.
Nasib baik semua baca dengan ishar. Takut baca ada yang nak baca dengan nakal pula tadi. Inna Allah kana ala kulli syai'in syahida. Inna Allah kana ala kulli syai'in syahida. Masya Allah. Begitulah kupasan daripada tajwid bagi ayat 33 ini. Tadi saya dengar doktor sebut tadi bagaimana hebatnya Muhajirin dan Ansar, bagaimana hebatnya sahabat-sahabat dulu, sehingga bukan nak hadiah harta, rumah dan sebagainya, tapi nak hadiah isteri pun nak beri juga. Isteri bayangkan nak beri kepada Abdul Rahman bin Auf. Cuma tak tahulah Abdul Rahman bin Auf terima atau tidak. Nak tahu terima atau tidak, nanti selepas ini. Jangan ke mana-mana. Kita kembali selepas ini. Berehat sekejap. My Quran Time, Quran, Salat dan Ifat. واجعله لنا هجتين يا رب العالمين. جاهنا وارزقنا تلاوته. Hadis ni dikategorikan sebagai hadis palsu kerana dia mempunyai ciri-ciri hadis palsu, iaitu amalan yang ringkas saja, maknanya satu amalan tetapi ganjarannya seperti ganjaran pahala Nabi Ibrahim. Masya Allah, macam tu Ustaz ini. Seakan-akan Ustaz ini malam ke-8 solat tarawih dapat pahala Nabi Ibrahim terus. Yang menariknya doktor, saya pernah ada buku ni. Masya Allah. Saya pernah ada buku ni, dia kata malam pertama pahala ni segini kan. Betul. Tapi dulu kita tak berapa nak belajar sangat kan. Jadi kita dah tahu tentang kata hadis yang viral tapi tak sahih ni, kita ambil lah iktibar kan. Betul. Yang ni yang sangat penting kita belajar tentang pengajian hadis ni tuan-tuan. Barangkali sebelum ni banyak juga tersebar hadis-hadis yang kita biasa dengar dalam masyarakat, tetapi kita bimbang hadis-hadis ini adalah hadis yang tidak kena ataupun tidak benar. Dan salah satu ciri-ciri hadis yang tidak betul ataupun palsu ini, seperti mana yang disebutkan dalam slide itu tadi, ganjaran yang sangat besar terhadap satu pahala, terhadap satu amalan yang kecil. واجعله لنا هجتين يا رب العالمين. Alhamdulillah, kita baru sudah sahaja mempelajari ataupun mempraktikkan pengajian tajwid kita bersama dengan Ustaz Tirmizi Ali kita, yang mana kita ada ulang tadi mengenai tentang bacaan ayat ke-33 daripada surah An-Nisa, dan di penghujung pengajian tajwid kita tadi ada disebutkan oleh Ustaz Tirmizi kita mengenai tentang bagaimana Abdul Rahman bin Auf ditawarkan oleh saudara hijrahnya itu, iaitu kaum Ansar itu tawar kepada dia isteri, tapi dia tolak. Macam tu dia boleh tolak begitu, ataupun tidak disebutkan, bahkan dia tanya kat mana pasar. Maknanya Dia buat cerita lain lah. Dia bukan cerita lain, dan dia tanya orang kat mana dia boleh mendapat ruang untuk berniaga. Nampak gaya orang berniaga ni memang dia otak berniaga juga gitu. Letak kat mana pun jalan. Kat mana pun jadi juga. Walaupun dah ditinggalkan harta mereka di Makkah, Masya Allah. Itulah kelebihan yang ada pada
daripada para sahabat Abdul Rahman bin Auf dan Sa'ad bin Rabi' yang mana mereka berdua dipersaudarakan. Yang ini yang disebutkan dalam ayat yang ke-33 juga. Suka untuk saya kongsikan kepada tuan-puan apa yang telah disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari berkaitan dengan ayat yang ke-33 juga. Dia kata perkara ni diceritakan oleh Qatadah yang mana berkaitan dengan perkataan wallazina aqadat aymanukum faatuhum nasibahum, iaitu dan orang-orang yang telah kamu bersumpah setia dengan mereka maka berilah bahagian mereka. Ada mereka yang beranggapan bahagian ini termasuklah bahagian harta pusaka diberikan juga kepada kawan-kawan. Macam tadi yang kaum Muhajirin dan Ansar, mereka berhasrat untuk harta pusaka pun nak bagi juga kepada kawan-kawan. Yang inilah berlaku kepada seorang lelaki. Disebutkan oleh Imam Tabari, dia katakan rajul yu'aqadu rajul fil jahiliyati fayaqul, ada seorang lelaki dia berjanji dengan kawan dia seorang lelaki, dia kata dami damuka, darah aku adalah darah engkau. Macam tu janji ikat setia dia, darah aku darah engkau, tarithuni wa arisuka, engkau mewarisi aku dan aku akan mewarisi juga harta engkau. Sehinggalah Al-Imam Tabari kata faja'ala lahu sudus min jami'il mal, dia nak jadikan 1/6 daripada harta dia adalah untuk kawan dia tu tadi yang telah diikat janji setia. Thumma yuqassimu ahlil miras mirasahum, kemudian dia pun bahagilah harta-harta pewarisan mereka. Fanusikha dzalika ba'd fi suratil Anfal, lalu perbuatan tersebut juga telah dimansuhkan dalam ayat daripada suratul Anfal yang mana Allah Taala menyebutkan wa ulul arhami ba'dhum aula bi ba'din fi kitabillah. Ahli keluarga itu sebenarnya lebih berhak untuk mewarisi. Yang ini yang kita perlu faham, apa yang diamalkan ataupun apa yang difikirkan oleh sebahagian sahabat sendiri. Yang disebutkan juga di dalam tafsir Syekh Tantawi ini menceritakan ada dalam kalangan mereka nak mewariskan harta mereka kepada kawan-kawan. Allah Ta'ala kata ini adalah bukan sepatutnya berlaku. Yang sepatutnya berlaku adalah pembahagian setiap harta itu adalah berdasarkan apa yang telah ditentukan di dalam Al-Quran secara kadar yang telah ditetapkan. Jadi inilah yang disebutkan dalam ayat yang ke-33, dan kalau kita tengok penghujungnya Allah Taala tutup dengan innallaha kana ala kulli syai'in syahida, iaitu Allah Taala menutup dengan dia kata sesungguhnya Allah Maha menyaksikan setiap sesuatu. Yang ini kita tahu bahawa ini adalah perkara yang menunjukkan bagaimana Allah Taala meninjau ataupun mungkin juga Allah Taala follow up, memberi amaran apa yang telah diberikan kepada kamu hendaklah kamu lakukan. Dalam perkara yang melibatkan hukum, Allah Taala menyatakan ini adalah perkara yang Allah Taala akan perhatikan. Begitu juga kalau kita tengok dalam suratul Ahzab ayat ke-55, Allah Ta'ala menceritakan tentang hukum juga. Kalau tadi hukum tentang harta pewarisan, dalam suratul Ahzab Allah Ta'ala cerita tentang hukum berjumpa dengan ataupun tentang memakai hijab ataupun tentang bagaimana untuk bertemu dengan seorang lelaki yang lain. Lalu Allah Ta'ala kata la junaha alaihinna fi abaihinna, tidak ada dosa ke atas isteri-isteri Nabi untuk berjumpa dengan bapa-bapa mereka dan sebagainya. Hujung ayat tu Allah Ta'ala ulang balik innallaha kana ala kulli syai'in syahida, bahawa Allah Ta'ala akan menyaksikan segala sesuatu, seakan-akan dianya juga adalah amaran juga memberikan kita bahawa satu tindakan mesti dilakukan setelah daripada mana Allah Ta'ala menyebutkan yang Allah Ta'ala Maha menyaksikan atas apa yang telah kita lakukan, kerana ketentuan ataupun syariat yang Allah Ta'ala telah berikan ni telah termaktub di dalam Al-Quran. Cuma tinggal lagi kita nak lakukan sahaja ataupun tidak. Maka di penghujung ayat ini sebenarnya kita juga mungkin memerlukan satu sesi juga. Kalau tadi sesi tentang asabah, ini sesi tentang penutup penghujung munasabah. Kenapa Allah Ta'ala tutup nama-nama, kenapa Allah Ta'ala tutup ayat-ayat Al-Quran ini dengan nama-nama dan sifat Allah? Kalau ayat sebelum tu Allah Ta'ala kata innallaha kana bikulli syai'in alima, Allah Ta'ala Maha mengetahui. Ayat sebelum tu pula Allah Ta'ala akan kata tentang macam-macam lagi sifat-sifat. Innallaha kana bikum rahima, Allah Ta'ala Maha penyayang. Kenapa Allah Ta'ala tutup dengan rahima, alima, syahida? Ini semua ada pengajaran dia ataupun ada peranannya di dalam ilmu tafsir. Selepas daripada ini tuan-puan akan tengok innallaha kana aliyan kabira. Selepas daripada itu Allah Ta'ala akan sebutkan innallaha kana aliman khabira. Kabira, khabira, semua sifat yang Allah Ta'ala sebutkan ada fungsinya di dalam ayat yang disebutkan di dalam ini, menunjukkan kalau syahida ini seperti mana yang disebutkan oleh ulama tafsir, setelah disebutkan perihal mengenai tentang hukum-hukum, ketentuan hukum, maka Allah Ta'ala
perlihatkan pula. Allah Ta'ala kata, aku ni perhatikan je. Macam tu lah istilahnya. Aku perhatikan je apa yang korang buat. Macam ada CCTV. Aku dah bagi tahu dah benda ni tak boleh, tapi ingat bahawa sesungguhnya Allah Ta'ala maha memerhatikan. Kalau kamu tidak melakukan apa yang telah Allah Ta'ala tetapkan, maka tidak mustahil ataupun Allah Ta'ala berhak untuk memberikan azab kepada kita setelah ditentukan ketentuan yang ditetapkan oleh syariah itu sendiri. Jadi ini adalah secara umumnya perbincangan yang kita lalui daripada ayat yang ke-33 yang kita bincangkan mengenai tentang harta pewarisan yang ditentukan bagi setiap orang, ada ketentuannya, dan kawan-kawan itu bukanlah orang yang dia kalau sebelum tu mendapat harta warisan yang dilakukan oleh ahli jahiliah ataupun kaum muhajirin dan ansar, kemudian daripada itu konsep ini ataupun perkara ini telah dimansuhkan, iaitu yang diutamakan adalah ahli keluarga sendiri. Jadi sebelum kita mengakhiri perbincangan kita, mari sama-sama kita bacakan dahulu resolusi perbincangan kita daripada halaman ataupun ayat yang ke-33 daripada surah An-Nisa ini. Yang pertama iaitu beri dan agih harta dengan adil dan mengikut haknya. Macam kita sebutkan tadi, maknanya yang tidak berhaklah untuk mendapat harta. Yang keduanya, menunaikan janji yang telah dipersetujui bagi setiap pihak tanpa perebutan. Dan yang ketiganya, kita tidak menunda membahagi harta warisan agar keluarga tetap hidup dalam keadaan harmoni. Inilah 3 resolusi yang perlu kita amalkan berdasarkan pengajian kita pada ayat yang ke-33 ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kita kelapangan untuk mengamalkan apa yang telah difardukan ataupun ditentukan ke atas kita, kerana dalam perihal harta pusaka ni ramai orang bergaduh mengenai tentangnya. Kita akhiri pengajian kita dengan bacaan doa yang akan dibimbing oleh Ustaz Tirmizi kita. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar على الوجه الذي يرضيك عنا واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa kami ya Allah, kedua ibu bapa kami ya Allah, sahabat-sahabat kami ya Allah. Ya Allah, muliakanlah kami dengan Al-Quran ya Allah. Ya Allah, rahmatilah kami dengan Al-Quran. Adabkanlah kami dengan adab Al-Quran, akhlakkanlah kami dengan Al-Quran ya Allah. Cahayakanlah kami dengan Al-Quran ya Allah. Syafaatkanlah kami dengan Al-Quran ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, permudahkanlah segala urusan kami di dunia ini ya Allah. Ya Allah, permudahkanlah segala urusan kami di dunia ini ya Allah, dan kumpulkanlah kami di hari akhirat ya Allah dalam syurga-Mu ya Allah. Ya Allah, bila kekuatan kepada kami untuk terus kami melakukan kebaikan ya Allah, bila kekuatan kepada kami untuk terus kami tinggalkan akan kemungkaran ya Allah. Ya Allah, Tuhan kami, berikanlah kebaikan kepada kami dunia dan akhirat ya Allah. Wa sallallahu wasallam wa baraka ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Begitulah kita dengar kupasan yang begitu detail, yang mendalam daripada ayat 33. Dan sudah pasti walaupun satu ayat sahaja yang kita belajar pada hari ini, kita dapat banyak mutiara-mutiara, kita dapat banyak hasil daripada perkataan-perkataan yang kita dah belajar hari ini. Untuk sama-sama kita sematkan dalam diri kita, jadikan sempadan mana-mana yang tidak boleh itu, jadikan pengajaran peristiwa-peristiwa yang lalu dan apa yang kita lihat di hadapan mata kita hari ini, bagaimana pergaduhan sesama kita boleh berlaku disebabkan harta. Jadi inilah fitnah terbesar atau fitnah yang besar bagi umat Muhammad ini, itulah fitnah harta. Mudah-mudahan harta menjadikan kita dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan harta ini tidak menjadi bala kepada kita, menyebabkan kita jauh daripada Allah dan menyebabkan kita mendapat kemurkaan di hari akhirat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa merahmati kita semua. Kita mengajak kepada semua untuk menyertai tabung gerakan Al-Quran kita. Mudah sahaja, boleh juga scan. Sekarang ni mudah kita sediakan QR code, boleh scan sahaja untuk sama-sama kita turut menyumbang dalam tabung gerakan Al-Quran. Mudah-mudahan dapat kita terus semarakkan Al-Quran dalam negara kita yang tercinta ini. Terima kasih kepada Al-Fadhil Doktor telah beri pencerahan kepada kita lagi, insya-Allah. Dan ada lagi ayat 34 pada esok hari kita akan bertemu, betul? Insya-Allah. Mudah-mudahan sama-sama besar juga dari pengertian makna. Saya melihat menjenguk makna-maknanya. Dahsyat juga untuk kekeluargaan ini. Jadi insya-Allah jangan ke mana-mana, sudah pasti Al-Quran menjadi solusi kita semua. Kita nak berhenti seketika, kita kembali selepas bukan selepas ini tapi pada hari esok insya-Allah. Baik semua, mudah-mudahan kita terus dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala dengan Al-Quran.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا هجتين